أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Surah Al-Asri, juzuk yang ke-30, surah yang ke-103. Dalam hadis Abi Madinah Ad-Darimi, tanda tuan-tuan, ini di antara sanad ataupun dalil yang kita selalu buat, kan? Iaitu qala kana ar-rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaya, adalah dua orang di kalangan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, bila mereka bertemu lam yaftariqa, mereka tak akan berpisah sehingga baca, salah seorang daripada mereka baca surah wal asri, innal insana lafi khusr, kan? Summa yusallim, kemudian mereka bersalam, ahaduhuma alal akhar, salam. Maknanya kita sekarang ni bila habis majlis, pengurusi kata kita tutup majlis kita dengan surah wal asri dan tasbih kafarah, kan? Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dua ni. Wal asri kafarah, kafaratul majlis. Kena sebut betul-betul lah, kafaratul majlis. Yang ada setengah pengurusi dia kata, kita pakai sama-sama baca doa kifarat belaka. Kifarat ni makna lain. Kafarah. Sebut, oleh kerana dia tu lafaz syar'i, lafaz yang ada dalam syarat, maka kita sebut betul-betul. Kafaratul majlis. Kafaratul majlis. Asar kisah ini, kisah sahabat-sahabat ini dikeluar oleh Abu Daud dalam fi Zuhdi, dalam bab Zuhud, wa Tabarani fil Awsat, wal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Kata di muhaqqiq wa sahhaha isnadahu ghairu wahid. Maknanya sanad dia ni, sanad asar ini yang menceritakan sahabat Nabi bila mereka nak berpisah dia baca surah wal asri ini, sanad dia telah diterima ataupun ditashihkan oleh beberapa orang pengkaji hadis. Alhamdulillah, maknanya kita ada sandaran. Kenapa mereka sebut, kenapa kita akan tengok nanti sekejap lagi. Baiklah para jemaah sekalian, ada orang tanya kenapa dia baca wal asri itu. Kenapa baca wal asri? Ikhtiyarus sahabah radhiyallahu anhum hadhihi surah. Sahabat radhiyallahu anhum, sahabat Nabi, memilih surah ini ketika bertemu dan ketika nak berpisah. Lam yakun ala sabilit tabarruk, bukan semata-mata nak ambil berkat je. Ada orang kata kita akhiri majlis kita ni dengan surah wal asri untuk ambil berkat. Kita kata kalau nak ambil berkat, baca surah lain pun berkat juga. Kenapa tak baca? Panjang surah lain, surah inna a'tainakal kautsar, kan? Dan setiap huruf Al-Quran itu bikulli ajwa wa bikulli harfin, setiap huruf itu 10 hasanat, 10 kebajikan, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memilih kelebihan surah. Kalau nak pilih kelebihan surah, tentulah para sahabat pilih surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas yang pahala baca surah Al-Ikhlas 1/3 Quran, 1/3 Al-Quran. Sebagaimana disebut dalam hadis Bukhari, kan? Tetapi, ini tanda kenapa mereka pilih ikhtiar pilih surah wal asri sebagai penutup majlis. Limadha? Wa inna makhtaru surat al asri lima'anin.
Mereka pilih surah Wal Asr ini kerana ada makna yang terkandung di dalam surah ini. Fahiya syamilatul lima'anil kamal al-ilmi wal-amali. Dia terkandung dalamnya dari sudut makna, dari sudut ilmunya dan dari sudut amali, praktikalnya, dalam diri kita sendiri dan kepada orang lain. Dan dia mengasaskan suatu hubungan yang positif, yang aktif di antara orang-orang mukmin. Sebab apa? Yang pertama, jaga masa. Kita ni bila tutup majlis dengan Wal Asri, pakat baca Wal Asri. Kan? Sebab kita akan tutup majlis serentak. Tetapi saudara-saudari yang masuk dalam majlis ini, majlis tadi telah diisytiharkan dalam kad jemputan, majlis akan bermula jam 9 pagi. Berakhir jam 12 tengah hari contohnya. Tapi awak datang pukul 11 tu, Wal Asri ke tu? Ada yang datang pukul 9.30. Ada yang datang. Maka para sahabat radhiyallahu anhu pilih ketika nak berpisah dengan suratul Asri lima'anin, kerana makna yang terkandung dalam Wal Asri, jaga masa. Mu jangan duduk main suka-suka nak mari pukul berapa ikut aku. La. Kalau sudah diberi jadual waktu, sudah diberi tauqid, pukul berapa masuk, pukul berapa keluar. Ni ada setengah orang ni, dia tahu dah. Kurusuh hari ni, daurah hari ni, habis pada pukul 2 tengah hari. Kan? Pukul 12 nak lari balik. Kenapa? Sebab ada janji dengan orang, sebab nak pergi tengok anak, sebab kita kata saudara, dalam kad jemputan sudah ada. Yang anda rasa sangat-sangat terkilan, surah Wal Asri ini patut dibaca di atas kepala ketika ada perhimpunan, ketika ada majlis ilmu. Kan pejabat-pejabat diberi kelonggaran, diberi pelepasan kepada pegawai. Dia boleh pergi belajar, boleh pergi kursus. Mereka pergi, daftar nama, hilang. Masuk sekejap, ambil fail, hilang. Kita kata ini betul-betul tidak Wal Asri, tak ada jaga masa. Jadi itu dia di antara. Kemudian hubungan di antara kita sama-sama orang mukmin, di mana di akhir ayat minat at-tawasi bil haqqi, at-tawasi bis sabri, yang terbina di atas keimanan dan amal saleh. Karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah wa radhiya anhu dikata, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surah lakafathum au lawasi'athum." Kalau manusia tadabbur, perhati sungguh-sungguh kepada surah ini, 3 ayat ini yang pendek, yang di antara yang surah terpendek dalam Quran ini, lakafathum, cukuplah menjadi motivasi kepada mereka. Jaga masa, jaga waktu, jaga semua apa yang telah ditetapkan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat tu diperdukan atas orang mukmin, kitab fardu mawqut, berwaktu. Mu jaga betul-betul. Orang yang jaga solat berjamaah pula dengan disiplinnya, masya-Allah, hebat kita. Tak payah cari 5S daripada Jepun. Cukup kita cari dalam Quran kita, kan? Au lawasiat, ataupun luas, membadai, mencukupi luas perbincangan kita dengan cukup kita tadabbur kepada surah ini, sebagaimana kata Imamuna Syekh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu wa radhiya'anhu. Baiklah para jemaah sekalian, dalam muqaddimah pimpinnya kata apa? Dinamakan suratul Asri masa. Al-Asri dengan mana masa dipilih di sini. Kita kata kita ada 4 makna dalam perbincangan nanti. Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala bersumpah dengan masa bahawa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw. Kan? Intisari kandungan menerangkan bahawa manusia umumnya berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran, meliputi i'tiqad, kepercayaan, tutur kata dan amal perbuatan, serta berpesan-pesan dengan sabar, yakni bersabar dalam menjalankan suruhan Allah
dan meninggalkan larangannya. Yang kita akan sebut nanti sabar tu ada 3 kategori, kan? Yang pertama sekali sabar melakukan ketaatan. Sabar. Kita ni nak bangun solat subuh, kadang-kadang macam nak berperang, nak kejut anak-anak suruh bangun, nak bangun sahur, apa lagi, kan? Sabar. Itu dia panggil sabar melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Maksiat ni seronok tahu. Ana tengok bila mari PKP ni, kita tengok malam semua sunyi. Allahu Akbar. Sehingga saya bercita-cita, kata kalau semua tahun PKP je malam, bagusnya. Masya Allah, tabarakallah. Orang duduk diam, tak pergi berderak kat si. Kan? Kelak-kelak malam semua tutup. Tempat-tempat mabuk tutup. Bulan Ramadan ni, tak ada. Kalau tidak, Masya Allah, pergi solat tarawih, tak ada habis 20 rakaat, lari dah. Duduk mana? Duduk ke Dacon ni. Subhanallah. Hari ni tak ada Dacon ni. Buat solat tarawih pun habis. Allahu Akbar. Kita kata rugi, kan? Dan berpesan dengan sabar. Sabar yang ketiga, sabar menghadapi musibah ataupun ujian. Kita biasanya kita guna perkataan sabar ni bila mari ujian. Sabar saudara. Sabar. Baru mari, kan? Tapi yang sabar tu ada 3 kategori. Dah tanda dah. Yang pertama, sabar melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar meninggalkan kejahatan, maksiat. Yang ketiga, barulah sabar yang popular, yang disebut-sebut, sabar menghadapi ujian. Sabar menghadapi ujian. Masya Allah, tabarakallah. Itu dia kata sabar. Apa dia dalam mukaddimah lagi? Apa dia kerugian yang dimaksudkan itu? Kerugian bermakna hilang modal. Ra'sul mal, orang Arab kata, hilang modal. Dan modal seseorang itu ialah umurnya. Allahu Akbar. Modal kita tu apa? Umur kita tu dia panggil ra'sul mal. Modal perniagaan kita, untung ke tak untung. Masya Allah, tabarakallah. Allah, kerana dengan ini nyatalah bahawa manusia tidak terlepas dari kerugian. Kerana tiap-tiap satu detik yang berlalu dari umurnya, kalau ia gunakan pada maksiat, maka tidak syak tentang ruginya. Kalaupun dihabiskan dengan perkara-perkara yang harus, maka itu pun merugikan juga. Sebab tak kosong. Pahala pun tak dapat. Tak dapat dosa tu baguslah. Kerana habisnya tidak meninggalkan sebarang faedah yang dapat menolongnya bila ia mati. Maka bagi mengelakkan kerugian itu, tidak ada jalan lain melainkan dengan jalan yang diterangkan pada ayat yang ketiga, dengan menyempurnakan segala yang tersebut sebagaimana yang sewajibnya dan yang sepatutnya, insya-Allah.